Negeri Sabah yang sering dirujuk sebagai negeri di bawah bayu merupakan satu daripada 14 negeri yang terdapat di Malaysia dan negeri kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak. Sabah terletak di utara Pulau Borneo iaitu pulau ketiga terbesar di dunia dan Kota Kinabalu adalah ibu negerinya. Penduduk Sabah berjumlah lebih 3.3 juta orang dengan majoriti besar Muslim dalam kalangan etnik Bajau sekitar 450,000 orang, diikuti Melayu, Kadazan Dusun, Murut dan Bumiputera lain. Semua mencari sumandak bersumazau, jangan terbang memilih, mari sambung sumazau. Jadi solat Jumaat di negeri Sabah ini dia lain daripada negeri-negeri lain. Kalau tempat kita, alhamdulillah kita punya jemaah masjid memang api cukup lah. Lebih daripada 40 orang lagi, kadang-kadang sampai luar. Pindaan enakmen negeri Sabah yang menyebut ahli sunnah wal jamaah sebagai pegangan Islam di Sabah, akidah Imam Asy'ari dan Maturidi, fiqh mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lain serta tasawuf berasaskan pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Tempat-tempat lain di bahagian itu pendalaman memang kurang daripada 40 orang lah. Sehubungan dengan itu, timbul beberapa isu antaranya kemusykilan mengenai solat Jumaat. Meskipun bilangan jemaah tidak mencapai 40 orang seperti kebiasaannya. Menurut para ulama yang bersepakat bahawa solat Jumaat perlu dilakukan secara berjemaah, cuma yang diperselisihkan adalah bilangan minima jemaahnya. Bagi memahami hal ini dengan lebih dalam, pencerahan daripada ulama amat diperlukan. Solat Jumaat ini dia mula diwajibkan apabila turunnya ayat yang menyeru supaya ditunaikan solat Jumaat, iaitu surah Jumaah. Kan yang telah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila kamu diseru untuk salat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah. Dan ayat ini adalah ayat yang madaniyah, ayat yang turun di Madinah, di mana ketika itu sudah terbentuk masyarakat Islam dan masyarakat Islam ada wewenang, ada kuasa untuk menentukan kehidupan mereka sendiri. Maka ayat ini turun dan dia menjadi satu ibadah yang bersifat mingguan untuk menunjukkan Islam itu suatu agama yang syumul, yang lengkap, yang mengatur semua urusan hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Berdasarkan muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah yang telah bersidang pada 20 Jamadil Awal mengenai perkara hukum solat Jumaat yang kurang jemaahnya 40 orang, telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di negeri Sabah bahawa harus mengerjakan solat Jumaat walaupun bilangan jemaahnya kurang 40 orang dasarkan qaul qadim di dalam mazhab Al-Syafi'i. Tapi alhamdulillah selepas kita masuk ke pedalaman, kita melihat sendiri realiti masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa, dan ada di kalangan kampung-kampung pedalaman ini yang ramai mu'allaf. Jadi mereka ini tidak ramai, maknanya untuk mencukupkan quorum salat Jumaat 40 itu agak payah. Jadi setengah masjid tidak dapat menunaikan salat Jumaat. Jadi apabila tak cukup 40, maka mereka jadi platform itu akhirnya tidak ada. Jadi kita melihat ini satu kelemahan, maka kita cuba ambil pandangan-pandangan lain yang mewajarkan. Alhamdulillah kita mendapati bahawa qaul qadim Imam Syafi'i, iaitu pandangan lama Imam Syafi'i ketika beliau di Iraq, beliau mewajarkan 12 orang dan ada setengah ulama merakamkan 4 orang, tapi kita ambil yang tengah 12 orang, dan alhamdulillah ini membantu di kawasan-kawasan pedalaman yang tidak cukup quorum 40. Hari ini di Sabah alhamdulillah mereka boleh sudah menunaikan salat Jumaat. Ada asas berkenaan solat Jumaat dengan 12 jemaah, namun ia bukan daripada pandangan Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, jumlah minimum bagi solat Jumaat ialah 40 orang. Di sisi mazhab Maliki pula, jumlah yang wajib hadir bagi solat Jumaat ialah 12 orang, tidak termasuk imam.
fatwa yang diputuskan oleh Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah yang mengharuskan atau membolehkan solat Jumaat kurang 40 dengan catatan minimum 12 orang. Ini telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri berdasarkan asbab-asbab syarak yang lain yang macam kita sebutkan sebelum ini. Jadi bidang kuasa fatwa ini hanya di negeri Sabah. Adapun di negeri lain mungkin mereka ada pandangan tersendirilah. Solat Jumaat merupakan kewajipan serta syiar agama yang mesti dipelihara. Inilah masanya umat Islam dapat berkumpul bersama-sama menzahirkan kepatuhan dan keabdian kepada Yang Maha Pencipta. Fatwa yang telah dikeluarkan kita memang menyebut 12 orang minimum. Kalau kurang, maknanya mereka boleh menunaikan salat Jumaat tetapi di cover pula dengan salat Zuhur. Itu pandangan ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Maksudnya katalah dia tidak cukup 12 telah kita, itu angka yang telah kita persetujui, maksud Jawatan Kuasa Fatwa Negeri setuju. Tapi kalau masih kurang cukup kan, maka jamaah boleh menunaikan salat Jumaat, tetapi salat Jumaat itu mesti di cover pula dengan salat Zuhur. Kerana dia tidak dianggap mencukupi syarat, makanya dia mesti disempurnakan dengan salat Zuhur. Begitu. Dengan visi menjadi institusi mufti yang berwibawa dalam memertabatkan syariat Islam, kapal yang dinahodakan oleh Mufti Kerajaan Negeri Sabah ini sentiasa memastikan pemerkasaan kecemerlangan pengurusan ini secara cekap dan berkesan. Saya bersamah Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jaafar dilantik sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sabah pada 10 Ogos 2012. Nama diberikan kepada saya Bungsu alias Aziz bin Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri, tugas seorang mufti adalah untuk menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa terhadap perkara mengenai Islam yang dirujuk oleh Majlis Raja-Raja. Saya lahir daripada keluarga petani. Ayah saya seorang petani, tapi dia melakukan 3 kerja dalam hidupnya. Dia petani, dia juga nelayan di laut, dan dia juga seorang dia buka kebun di samping buka bendang lah. Jadi saya ingat dia seorang yang tegas dan kami amat takut dengan dia. Tapi alhamdulillah saya fikir ketegasan itu membentuk jiwa kami supaya berani dan teguh. Nama saya dibagi Bungsu tu kerana mungkin selepas saya tidak ada adik dah. Jadi macam mana pun sebagai reserve ada lagi Elias Aziz ni. Kod-kod ada lagi. Jadi ini menarik juga, tapi orang tua-tua dulu mungkin dia ada firasat lah. Perjalanan pejabat Mufti Negeri Sabah berasaskan kepada Enakmen Fatwa Negeri Sabah yang telah dikuatkuasakan pada tahun 2004 Miladiah. Tahun 2012 sudah 30 tahun menjadi pensyarah di UITM, daripada ITM, SITM sampailah ITM, kemudian tukar jadi UITM. Ada ura-ura untuk mencari timbalan mufti ketika itu, dan 5 tahun sebelum itu mereka telah approach saya supaya menerima, tapi saya masih memikirkan. Saya ingat saya amat serasi dengan tugas sebagai pensyarah yang agak sedikit fleksibel dalam berdakwah. Dia tidak terikat dengan 8 hingga 5 kan. Alhamdulillah. Tapi akhirnya 2012 saya memikirkan untuk memutuskan untuk menerima tawaran itu untuk meluaskan horizon dakwah dan ke tahap yang lebih luas lah di peringkat negeri. Beliau menyedari tanggungjawab besar sebagai seorang mufti bukan sekadar meninjau dari jendela pejabatnya, malah dia harus turun padang bertemu dan menaburkan ilmu agama
di segenap jabatan kerajaan khususnya dan seluruh umat Islam di negeri Sabah. Sebenarnya Datuk Mufti ni seorang yang senang untuk didampingi. Lepas tu mudah untuk kita berkomunikasi dengan dia, tak kira apa peringkat. Sebab dia ni jenis yang mesra alam. Jadi kepada kami terutamanya lagi sebagai kaki tangan, kami sangat teruja lah dengan sikapnya yang ramah itu, dan membolehkan kami kenal dia ni macam bukannya kita tak takut, tetapi rasa apa yang kita tersirat dalam hati kita tu kita boleh luahkan dengan senang juga. Dalam pelaksanaan beliau berdakwah di kalangan etnik di Sabah tidak dapat lari dari cabarannya. Namun metodologi dan pengisiannya merupakan intipati penting bagi menarik lebih ramai lagi menyintai Islam. Bagi memastikan syiar Islam disebarkan dengan kaedah yang betul, penguasaan sasaran dakwah berdasarkan kepercayaan, kebudayaan, keadaan sosial dan bahasa komunikasi menjadi fokus yang perlu dititik beratkan. Di Sabah ni pelbagai warna, fatwa-fatwa pelik atau irsyad hukum yang diminta kepada saya banyak juga. Antaranya bila berlaku gempa dulu, gempa bumi di Gunung Kinabalu yang mengorbankan ramai orang juga. Jadi adat orang dusun di sekitar di kaki Gunung Kinabalu ini, di kalangan orang-orang bukan Islam terutamanya, mereka yakin itu kemarahan penunggu gunung atau dipanggil Aki Nabalu. Si Aki dia panggil, si Aki Gunung Kinabalu. Jadi untuk meredakan kemarahan ini, mengikut pandangan masyarakat di sini yang terutama yang bukan Islam, diorang mesti menyembelih kerbau ataupun lembu untuk diberi makan, dipersembahkan kepada si Aki tadilah. Jadi bila ada orang mengadu pada saya kata itu tidak ada masalah, maksudnya itu orang bukan Islam, jadi kita tak payah kacau. Tidak, dia bilang masalah dia ada. Apa dia? Masalahnya yang sembelih tu orang Islam, supaya daging itu boleh dimakan oleh orang lain, orang Islam dan orang bukan Islam lah. Jadi dia timbul isu hukum syarak, apakah hukum memakan daging sembelihan yang dipersembahkan untuk penunggu gunung. Jadi itu agak menarik. Alhamdulillah kita telah keluarkan irsyad tentang perkara tersebut lah. Menurut beliau, berdakwah dengan multi etnik di Sabah boleh dilihat sebagai satu usaha yang sangat bertepatan dengan risalah Islamiah sebagai rahmatan lil alamin. Secara tidak langsung membuktikan kesempurnaan Islam, khususnya ajaran yang bersifat universal yang tidak terikat dengan mana-mana bangsa di bumi Allah. Misi hari ini ke Masjid Kampung Melinsau, Ranau. Kedudukannya dari Kota Kinabalu adalah sejauh 112 kilometer. Untuk sampai ke kampung ini, penggunaan kenderaan pacuan 4 roda diperlukan kerana kedudukannya di kawasan pendalaman yang tiada kemudahan jalan yang berturap. InsyaAllah ini sebahagian daripada usaha kita untuk menyampaikan dakwah melalui NGO sampai ke kampung yang paling ujung, paling pedalaman, untuk membantu mereka, saudara kita sesama Islam.
melalui jalan raya yang tidak berturap bukan lagi suatu masalah bagi penduduk di pendalaman Sabah. Ini kerana bentuk muka bumi juga mempengaruhi kemungkinan jalan raya dinaik taraf, di mana ada kalanya beberapa kawasan yang tidak memungkinkan pembinaan itu. Selain terdapat sungai semula jadi yang merentangi jalan dan perlu diredah, penggunaan kenderaan pacuan 4 roda menjadi kebiasaan penduduk di sini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Kampung Melinsau di Masjid Al-Hikmah. Selepas menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam, hampir 2 jam daripada simpang jalan Parak-Parak. Oleh kerana program Masuk Kampung inilah, mereka dapat mengenal pasti populasi masyarakat Islam yang kekurangan kemudahan asas seperti surau atau masjid untuk beribadah. Saudara Muslim ni kita dianjurkan supaya sentiasa berziarah antara satu sama lain. Berziarah itu maksudnya termasuklah memahami permasalahan mereka, apa masalah, apa yang mereka hadapi, dan mudah-mudahan dengan kedatangan rombongan atau konvoi daripada pelbagai NGO ini, alhamdulillah dapat sedikit sebanyak membantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehadiran Mufti Sabah merupakan satu rahmat dan amat dialu-alukan oleh mereka di Kampung Melinsau. Manakan tidak, sosok ulama itu amat dikagumi dan kehadiran beliau dapat memberikan pencerahan buat mereka berkenaan isu-isu agama. Pencerahan daripada orang yang paling berpengaruh amat diperlukan dalam menyebarkan syiar Islam di pendalaman Sabah. Zairah perlu sebab kita mahu berjumpa dengan mad'u kita, orang-orang kampung, baik yang Muslim atau yang non-Muslim. Yang Muslim kita santuni balik. Mungkin dia kurang semangat kalau macam di Sabah ini kan dia hidup dengan masyarakat non-Muslim. Kadang-kadang bila orang Muslim pun tak ambil prihatin, tak ambil peduli, kan lama-lama dia jadi down. Jadi bila kita datang dia semangat, alhamdulillah. Kita ajak dia solat, kita minta dia dengar sedikit tazkirah dan seumpamanya. Ini banyak membantu menguatkan kepribadian Muslim dia lah. Inilah yang disampaikan oleh Tuan Ulama Datuk Haji Bongsu yang menekankan bahawa istiqamah dalam amalan dan ibadah. Menyebarkan Islam itu sememangnya sukar dan mengekalkan diri dalam beragama itu lebih sukar. Bila Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bergotong royong kamu, bertahun, saling tolong menolong, kan bergotong royong. 'Alal birri wat taqwa, perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara yang boleh membawa kita ketakwaan. Macam hari ini tentulah kebaikan. Kita ajak orang kampung gotong royong, bersihkan surau kah, bersihkan masjid kah, ataupun apa-apa, kan ini kan benda yang baik. Kita support dengan benda ni, suruhan agama menjanjikan pahala lebih, kan. Apalagi dibuat secara berjamaah. Of course gotong royong berjamaah, kan berjamaah tu sendiri pun akan banyak fadilat, banyak pahalanya, insya-Allah. Kejayaan NGO Serantau Muslim menjadi kayu pengukur bagi meneruskan lagi usaha pembinaan rumah ibadah untuk komuniti yang memerlukan masjid bagi menjalankan aktiviti agama. Bicara Mufti Ramsoi. Di samping cabaran demografi, geografi dan lain-lain, kita juga ada cabaran daripada kompetitor kita, kan. Kita ambil secara positif. Kompetitor kita, mereka ini sama macam kita, dia orang pun pendakwah juga ke arah agama mereka. Jadi kita mesti buat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka ada. Kalau mereka tersusun, organize,
kita mesti lebih lagi. Sebab itu kehendak Allah. Inilah jambatan laluan anak-anak kita sekolah di SMSK Malinsau ini. Bila mana setiap aktiviti keagamaan harus sentiasa dijalankan agar ianya tidak menjadi gajah putih. Nampak goyang-goyang. Boleh jadi gaya tu. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru hujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasan, banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Sumandak pun ramai menunggu, menari-nari lenggang Sumayau. Sekali melihat melepak kulitnya, sayang jatuh cinta. Selamat pagi, selamat malam, salam satu Malaysia, salam keluargaku Malaysia di hatiku.